Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Uh, jadi bersama saya pada hari ini Encik Muhammad Syahidullah bin Ahmad Anwar dalam satu lagi sesi taklimat berkaitan dengan disiplin berkhusus untuk kita di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jadi selamat datang. Pertama-tamanya saya ucapkan kepada semua pelajar baru ke Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Baik, ini adalah antara objektif untuk taklimat kita pada kali ini. Ringkas sahaja sebenarnya. Saya yakin taklimat berkaitan dengan disiplin ini telah pun diterangkan oleh pegawai hal ehwal pelajar, pegawai disiplin hal ehwal pelajar sebelum ini. Cumanya untuk objektif taklimat kita pada kali ini hanyalah untuk menerangkan dan menegaskan beberapa peraturan khusus untuk pelajar di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Baik, ini ringkasan tugas-tugas pegawai disiplin ataupun penyaras disiplin jabatan. Okey, kami akan melaksanakan peruntukan dalam Akta 174 yang sedia ada. Kemudian kami akan melaksanakan perancangan pengurusan disiplin pelajar. Okey, menurut ketetapan pengurusan politeknik. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan semakan pematuhan tata tertib dan disiplin di peringkat JKM, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Makna kata, kami akan buat spot check, akan buat aktiviti yang berkaitan dengan disiplin di jabatan. Kami juga boleh mengeluarkan notis saman lalu lintas bagi pelajar yang melakukan kesalahan lalu lintas dan juga mengeluarkan notis saman bagi kesalahan tarias dan sebagainya yang lain-lain lah. Baik, garis panduan pemakaian pelajar PNS ini juga telah diterangkan oleh pegawai hak ehwal pelajar. Saya just memberikan beberapa peranan sahaja. Ini untuk pelajar lelaki, sama ada awak nak pakai baju korporat, baju Melayu, kemeja, lengan panjang, lengan pendek, baju batik pada hari Khamis. Kalau awak rasa nak pakai baju batik pada hari Khamis, dia ala-alukan. Kalau nak rasa simple-simple, nak ringkas, awak kena boleh pakai t-shirt. Okay? Dan pastikan kalau awak pakai semua pemakaian tersebut yang perlu ditak'in, kena tak'in lah. Jangan awak pakai baju batik awak tak'in pula. Right? Ini untuk pakaian pelajar perempuan. Okay? Baju kurung, baju korporat, blouse, t-shirt. Okay? Baik, bila anda nak pakai baju-baju pakaian yang telah saya sebutkan tadi. Okey, yang pertamanya ketika awak nak pergi ke kuliah. Okey, pergi kuliah. Sama ada awak nak pakai kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, t-shirt berkollar terpulang, nak pakai blouse terpulang. Okey, itu awak boleh pakailah bila-bila masa waktu awak pergi kuliah. Kemudian ke pejabat pentadbiran, ke pejabat jabatan-jabatan lain ataupun jabatan mekanikal sendiri dan juga aktiviti rasmi. Baik. Kalau awak pergi ke urusan rasmi di pejabat pentadbiran contohnya, awak pakai round neck, pakai tracksuit dengan slipper, confirm awak akan dihalau. Okey, dihalau keluar daripada pejabat. Baik pejabat pentadbiran, pejabat jabatan pun sama. Okey, jadi bila awak berurusan rasmi ke pejabat, okey, kuliah dan sebagainya, pastikan pakaian anda betul, proper. Okey, mengikut pakaian rasmi. Jangan pergi dengan slipper dengan sandal, pakai slipper jamban, dengan baju tidur, tak boleh. Anda tidak akan dilayan. Okey, ini adalah pakaian sukan. Okey, baik untuk lelaki dan juga perempuan. Okey, ini adalah penegasan kepada pelajar Muslim. Anda wajib menutup aurat. Okey, ini bukan sekadar peraturan di politeknik nilai ini sahaja, tapi inilah peraturan
satu dunia. Okey, bila kata kita ni sebagai orang Islam wajib menutup aurat. Okey, ini adalah pakaian khusus untuk ke bengkel. Jadi untuk makluman anda semua, okey, anda akan dalam subjek ataupun modul dalam Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ini, kita ada subjek praktikal, okey, yang memerlukan anda untuk ke bengkel. Alright. Jadi this is the proper way untuk pakaian anda lah ke bengkel. Okey. Yang pertamanya baju bengkel. Alright. Baju bengkel ni kalau awak lihat pelajar lelaki ni, ini adalah design yang terbaru lah. Okey, design terbaru baju bengkel yang anda kena beli. Okey, anda kena beli. Alright. Jadi baju bengkel, di dalam baju bengkel anda kena pakai t-shirt bercollar. Dilarang sama sekali memakai t-shirt round neck. Okey, kenapa? Sebab ada kadang selepas awak habis bengkel, awak kepanasan, awak akan buka baju bengkel. Okey, jadi anda dilarang memakai t-shirt round neck. Kemudian seluar, alright, baik lelaki ataupun perempuan, anda kena pakai seluar lah untuk ke bengkel. Nanti jangan ada pula yang perempuan pakai kain batik pergi bengkel. Tak pasal-pasal kena halau. Alright. Seluar kain jenis tebal, seluar kakis. Okey, bukan jenis jeans, bukan potongan jeans pun tak boleh. Cargo pant tidak dibenarkan. Okey, cargo pant ni apa? Seluar yang banyak poket. Okey, itu tidak dibenarkan. Kemudian seterusnya kasut keselamatan, safety boot. Yang ini juga anda kena belilah. Alright, saya kurang pasti sama ada koperasi ada menyediakan khidmat untuk membeli kasut. Nanti awak akan dimaklumkanlah sekiranya ada. Okey? Ataupun sekiranya awak ada bapa awak punya kasut safety boot, abang awak ke yang tak dipakai, yang tak diperlukan lagi, yang tak guna, yang boleh digunakan, awak nak guna, boleh pakai, tak perlu beli baru. Alright? Seterusnya untuk pelajar perempuan non-Muslim, alright, kena pastikan sekiranya berambut panjang, pastikan rambut diikat. Okey, ini untuk keselamatan. Alright, bila awak masuk dalam bengkel, awak akan bekerja dengan mesin yang berputar, yang bergerak. Okey, jadi itu bahaya sekiranya rambut anda tersangkut di mesin. Alright. Bagi pelajar perempuan yang Islam, pastikan anda memakai tudung yang mana tudung tersebut dimasukkan di dalam jaket ataupun baju bengkel anda. Baik, ini adalah pakaian yang wajib untuk anda pakai apabila melaksanakan kerja-kerja ataupun modul di bengkel mesin. Untuk kehadiran ke bengkel, alright, ini saya terangkan lebih spesifik sedikit. Berkaitan dengan kehadiran ke bengkel, anda dikehendaki hadir 15 minit lebih awal daripada jadual yang diberikan. Kalau jadual anda pukul 8, anda kena berada di bengkel. 7.45 awak dah terpacak. Okey, berbaris di hadapan bengkel kimpalan, bengkel welding. Berbaris macam mana? Anda dikehendaki berbaris seperti mana kawat lah, berbaris 3 barisan. Okey. Contohnya kalau dalam kelas anda ada 30 orang, pastikan 3 barisan yang sama bilangan. Okey, 30 meaning 10 10 10. Okey, dan sebaiknya berbaris mengikut nombor metrik, nombor pendaftaran pelajar. Okey, bermula daripada 01 sehinggalah hujung sekali 30. Alright. Apa yang awak kena buat selepas awak berbaris? Awak kena lantik seorang, tak kiralah siapa-siapa, baik lelaki ataupun perempuan, untuk mengetuai awak, memberikan arahan untuk lakukan exercise memanaskan badan. Okey, bermula daripada kepala hingga ke kaki dan diakhiri dengan
star jam ataupun lompat bintang. Bilangan berapa tu nanti akan ikut awak lah nak buat berapa banyak. Okey, selepas awak selesai buat star jam tersebut, ketua tadi yang dilantik tadi perlu mengambil dan melaporkan kehadiran. Okey, laporkan kehadiran kepada pensyarah bengkel yang menunggu awak. Okey, sewaktu awak buat exercise tadi, warming up tadi, akan ada pensyarah yang tunggu awak. Okey, laporkan kepada pensyarah tersebut siapa pelajar yang tidak hadir. Okey, jadi ini untuk memudahkan urusan dokumentasi lah. Dan seterusnya awak akan menunggu arahan apa yang awak akan buat selepas daripada itu, daripada pensyarah bengkel yang berkenaan. Baik, ini telah diterangkan sebelum ini keadaan rambut. Okey, rambut pelajar, pelajar lelaki khususnya, handsome gitu kan, tak adalah berserabut. Jadi sebagai pelajar kita biar ada skema sikit lah. Okey, skema rambut kita ni. Lepas ni awak dah bekerja, dah grad, awak nak pakai rambut macam mana terpulang. Baik, seterusnya larangan merokok. Okey, pelajar dilarang merokok di mana-mana bahagian ataupun kawasan politeknik. Okey, itu jelas. Gangguan ketenteraman, pelajar tidak dibenarkan membuat bising. Okey, saya yakin ada di antara awak ni hyperaktif kan, tak boleh duduk diam. Ada je nak sembang, ada aja yang dia nak bercakap. Dan kadang-kadang dia bercakap tu dia bertempik melaung-laung. Okey, nampak kawan dia kat seberang kelas dia menjerit, "Wahai Mamat!" kan. Tak boleh, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab awak akan mengganggu orang lain yang berada di library ke di mana-mana kawasan yang berhampiran. Okey? Jadi behave yourself. Baik. Kebersihan dan kemudahan. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kampus politeknik. Ini common. Okey, benda yang biasa. Okey, anda perlu bertanggungjawab. Okey? Jadikan kampus politeknik ni seperti mana rumah anda yang perlu dibersihkan, yang perlu diceriakan. Lebih-lebih lagi kawasan bilik kuliah yang anda gunakan. Kalau tengok meja, kerusi tidak tersusun, pastikan disusun, kemas. Okey? Ada sampah sarap apa semua, pastikan dikutip ataupun disapu. Tak perlu ulang, tak perlu dibagi arahan. Okey? Jangan nak tunggu makcik cleaner datang bersih barulah benda tu nak bersih. Tidak. Jangan nak tunggu arahan daripada pensyarah barulah awak nak buat. Tidak. Okey? Awak mesti bertanggungjawab. Okey? Seterusnya pelajar bertanggungjawab untuk memastikan semua suis lampu, kipas dan sebagainya di-off-kan. Okey? Sebelum meninggalkan bengkel. Kadang-kadang biasa yang saya tengok lampu terbuka, kipas tak off, ditinggalkan begitu saja. Okey, pelajar yang dikasihi sekalian, semua peraturan di dalam buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik KPTM dan juga buku panduan peraturan politeknik nilai terpakai untuk anda semua. Jadi benda ni, maklumat ini anda boleh rujuk dalam secara online, okey, dalam web politeknik. Okey, ini antara pakaian yang tidak dibenarkan. Saya yakin dah diterangkan. Okey, baju ketat, singkat, jarang, t-shirt round neck, cargo pants, sandal, topi, aksesori peribadi yang berlebihan. Ini contoh pakaian yang tak sesuai lah. Kalau awak perhatikan kat sini, yang pakai skirt pendek, seluar ketat, baju jarang. Okey, ini semua sebenarnya gangguan emosi kepada pelajar lelaki dan pensyarah lelaki. Okey, jadi jangan buatlah, jangan pakai. Nampak comel, cantik, okey, tapi dia mengganggu sebenarnya.
konsentrasi bagi pelajar-pelajar lelaki. Right? Kalau tengok pada abang yang berbaju merah belang itu, kotak itu, apa salah dia? Handsome dah, cantik dah kan. Tapi sebab dia punya kesalahan dia berserabai. Okey, serabut, selebet mengata baju tak in. Jadi pastikan lepas ini pelajar-pelajar ni anda semua memakai baju yang betul, yang kemas, sesuai dengan apa aktiviti yang anda lakukan. Seterusnya, berkelakuan sumbang dan tidak sopan. Okey, duduk berdua-duaan, sama ada di kawasan sunyi ataupun tempat orang ramai. Mentang-mentang lah dia punya awek dia comel kan. Dia punya makwa dia, power dia handsome kan. Dia nak tunjuk kat orang. Duduk berdua-dua. Okey, tak boleh, tak dibenarkan. Kan, berpegangan tangan lelaki perempuan yang bukan mahram, khususnya yang bukan mahram. Kan, dia nak buat macam Titanic. Sorry, cannot. Tak boleh, tak dibenarkan. Apatah lagi membelai rambut. Kan, duduk dekat kerusi dekat taman tu sambil main-main rambut. No, cannot. Tak boleh. Okey, tidak dibenarkan. Baik, ini adalah kenyataan umum. Semua pensyarah adalah pegawai disiplin. Bukan sahaja penyarah disiplin jabatan seorang je buat kerja disiplin ni. Bukan tugas pegawai disiplin politeknik sahaja untuk buat kerja disiplin. Tetapi semua pensyarah adalah pegawai disiplin. Bukan pelajar pensyarah JKM sajalah. Pensyarah jabatan lain pun boleh mengambil tindakan kepada anda semua sekiranya anda melakukan kesalahan. Jadi tugas dan tindakan pensyarah ini ialah yang pertamanya memberi amaran ataupun peringatan lah. Okey. Jadi kita bagi amaran dulu, contohnya awak tak pakai kad pelajar, pastikan pakai. Okey, carilah mana-mana kad pelajar awak, kat mana awak simpan, pakai. Okey. Ni rambut awak ni panjang ni, kan, sila potong. Jadi dia akan beri peringatan terlebih dahulu. Kalau dah 3 kali peringatan diberi ataupun lebih peringatan diberi, tak makan juga, tak ada tindakan juga, tak ada perubahan juga, pensyarah boleh mengambil nama dan nombor matrik anda dan menyerahkan kepada penyarah disiplin jabatan ataupun pegawai disiplin politeknik untuk tindakan seterusnya, sama ada saman atau sebagainya lah tindakan yang boleh diambil. Okey, ini adalah cerapan daripada akta yang ada dalam Akta 174. Okey, yang pertama, kaedah 6, tidak mematuhi peraturan pakaian dan penampilan diri. Nombor 2, kaedah 21, menjejaskan kebersihan mana-mana kawasan politeknik. Termasuklah ini ialah termasuk juga vandalism lah. Yang ketiga, kaedah 22, buat bising. Yang keempat, kaedah 23, tidur ataupun tinggal selain daripada tempat yang disediakan. Yang kelima, kaedah 25, tidak memakai atau mempamerkan kad pelajar. Okey, bila amaran dah diberikan, hukuman yang boleh diberikan ialah denda direct, jura terus banyak RM50. Okey, dah diberi peringatan, dah diberi ini tak mau juga berubah, jadi kita boleh pihak hal ehwal pelajar boleh mengambil tindakan, denda terus RM50. Okey, berkaitan dengan kenderaan pelajar, kenderaan pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan kampus politeknik. Jadi kalau awak bawa kereta ke, Mercedes ke, Volvo ke, BMW ke, parking di luar pagar politeknik atas tanggungjawab sendiri, bukan tanggungjawab politeknik. Okey, sebab apa tak boleh dimasuk dalam kawasan kampus? Sebab kampus kita ni kawasan kecil, parkingnya tak cukup besar. Okey, kalau awak masuk bawa kereta, kena pula yang bawa trailer, penuh parking, tak muat. Okey, jadi sekiranya dilanggar peraturan ini,
Anda boleh didenda sebanyak RM100 sahaja, depend on, bergantung kepada jenis-jenis kesalahan yang anda buat. Alright, ada 3, 4, 5 jenis kesalahan. Jadi kesalahan itu akan didenda satu persatu. Jadi awas. Baik, Assalamualaikum. Apakah hal pula ni, dah hujung-hujung slide ni kena ada Assalamualaikum pula. Okey, ini slide saya yang kedua terakhir, yang ketiga terakhir. Alright. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang terlebih dahulu memberi salam. Apa kaitan salam ni sebenarnya? Salam ni juga ialah berkaitan dengan disiplin. Macam mana kita berhubung dengan manusia ataupun orang lain. Okey. Saya nak ambil contohlah. Satu contoh. Anda bayangkan seorang makcik cleaner yang tengah menyapu sampah, menyapu laluan pejalan kaki, kan? Anda dengan sembrononya, anda dengan selambanya terjah jalan, lalu saja depan makcik itu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa hormat, okey, kepada makcik cleaner tu. Mentang-mentanglah makcik cleaner kan awak tak kenal. Lalu je buat bodoh itu, kan? Cuba awak bayangkan yang menyapu itu ialah ibu anda, mak anda, mama anda. Apakah perasaan anda ketika itu bila melihat orang buat macam tu depan mak awak? Okey? Tentulah kita merasa sakit hati, kan? Kita rasa yang tidak baguslah. Jadi apa salahnya, okey, bila kita lalu saja depan makcik itu, makcik tumpang lalu, kan, sambil kita senyum, ataupun malah sangat cakap panjang-panjang, makcik, kita senyum saja, kan? Sudah barang tentu makcik itu akan balas senyuman kita, akan membalas kebaikan kita, dan bonus yang kita dapat, kan? Bonus yang kita dapat, makcik itu akan doakan kita, doakan kebaikan untuk kita, kan? Tak pas-pasan dapat. Okey? Jadi biasakan, siapa saja yang kita temui, bagilah salam, kan? Tak kiralah yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Alright? Jadi jadikan kita sebaik-baik manusia, kan? Sebaik-baik manusia bukan di sisi orang, kan? Bukan di sisi makhluk lain, tapi ini sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah hadis riwayat Daud. Baik. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Ini Jim Rohn cakaplah. Siapa dia Jim Rohn ni? Awak cari sendirilah, kan, dalam Google siapa dia. Dan siapa nak translate ni? Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Dan disiplin ini adalah jambatan antara cita-cita, apa impian kita. Okey? Antara jambatan antara cita-cita, impian kita dengan kejayaan. Maknanya ada disiplin, adalah kejayaan dekat situ. Jadi kita nak berjaya, kita kena cuba mendisiplinkan diri kita. Okey, ada hadis kursi menyebut, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Hendaklah kamu jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Hari esok lebih baik dari hari ini. Mereka yang baik hari ini dari hari semalam adalah mereka yang bahagia. Mereka yang hari ini lebih buruk dari hari semalam adalah mereka yang celaka. Sesungguhnya Allah amat suka kepada hamba-Nya yang mengelokkan dan menyempurnakan sesuatu pekerjaan. Baik, pelajar sekalian, slide saya yang terakhir, menjadi pribadi bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Baik, mengakhiri taklimat saya pada kali ini, jadikanlah disiplin itu sebagai kawan kita, bukan musuh kita. Okey, disiplinkan diri kita untuk menjadi seorang insan yang terbaik. Okey, mudah-mudahan anda semua diberikan kemudahan, kekuatan, keselamatan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang cemerlang, insan yang terbaik. Okey, sekadar itu
Segala yang kurang itu saya mohon maaf. Okey, yang mana yang bermanfaat ambillah sebagai panduan hidup kita selama kita berada khususnya di bumi Politeknik Nilai ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.